إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, di awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk diletakkan dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Kita yakin tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya kita mendapat keberkatan yang banyak. Di antaranya seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ada majlis ilmu ini, para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengelilingi kita sampai ke Sidratul Muntaha, memohonkan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita akan lebih jadi baik dan lebih tenang serta dapat keampunan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala berkat doa daripada para malaikat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita teruskan kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-52 tuan-tuan. Ayat 52 Suratul Qasas, juzuk 20, muka surat yang ke-96 bagi yang ada kitab ni lah, buku ni, insya-Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. الله أكبر. Bismillah. Maaf tuan, orang rumah sebut guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم الذين آتيناهم الكتاب الذين آتينا tu mad badal. Jadi kita dah dulu bincang ataina ni kalau kita duduk kat Malaysia orang baca 2 harakat lah. Tapi kalau besok pergi umrah ke, pergi mana-mana duduk sebelah tu ada nampak orang bukan orang Malaysia, tiba-tiba dia baca A ni panjang, janganlah tuan-tuan salahkan dia orang. Yang itu kita yang salah nanti kan, sebab A ni ada 3 wajah. Kita boleh baca 2 harakat atainahum, kita boleh baca 4 harakat atainahum, kita boleh baca 6 atainahum. Tapi itu bacaan imam, bacaan Warsh, bukan bacaan kita. Jadi bacaan Al-Quran ni banyak kan, jadi kita hati-hati dan nak logo orang tu. Kalau lain sikit bacaan bunyi tu, tu mungkin qiraat imam lain. Okay. Itu atainahumul kitaba min qablihi. Nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Ataupun yang tak berapa nak mahir ilmu tajwid ni, cukuplah dia pandang kaedah penulisan Nusam Usmani ni kan. Setiap nun yang mati yang tidak ada tanda mati di atasnya, kita kena baca dengan dengung 2 harakat. Min qablihi, ba yang mati di tengah-tengah bacaan kita, tengah perkataan. Ini qalqalah surah. Bila kita baca qalqalah ni ada lantunan, ada bunyi detakkan suara. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu huruf-huruf qalqalah. Qablihi hum bihi. Qablihi hum. Lepas ha besar tu, ha gulung tu ada huruf ya yang kecil. Ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Setiap kali kalau kita jumpa ha gulung ni, selepas dia ada huruf ya yang kecil macam itu, ataupun ada huruf waw yang kecil, asasnya kita baca 2 harakat saja. Kecuali kalau di atas waw atau ya itu ada tanda panjang, tanda panjang macam ni. Yang itu kita kena baca 4 harakat. Yang ini kita baca 2 saja. Atau dari hukum tajwidnya ini kita kenali sebagai mad silah qasirah. Yang tak ada tanda panjang di atas ya yang kecil ini atau wa yang kecil itu, kita baca 2 harakat. Tapi kalau ada tanda panjang, kita baca 4 harakat. Itu mad silah tawilah. Yang panjang tu. Yang pendek ini mad silah qasirah. Hum bihi, mim mati bertemu dengan ba. Izhar, ikhfa syafawi. Kan? Mim mati bertemu dengan ba. Semua mim yang mati dalam Quran apabila bertemu dengan ba, ataupun semua mim yang mati yang tak ada tanda mati di atasnya, bila dia mati mim tu, maka hendaklah didengungkan. Seperti hum bihi ni. Kalau kita kenal ini ikhfa syafawi lah. Jadi hum bihi ni ikhfa syafawi dalam bahagian mim mati, bukan dalam bahagian nun mati dan tanwin. Itu namanya iqlab. Tapi ulama tajwid menyebutkan cara bacanya sama je. Kita dengung pada 2 harakat. Jangan tutup sangat mulut tu lah. Hum bihi yu'minun. Bihi sama dengan qablihi mad silah qasirah 2 harakat. Yu'minun, nun tu man arid lisukun, boleh baca 2 harakah, boleh baca 4 harakah, atau boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran. Orang-orang yang telah kami, yakni Allah berikan kepada mereka kitab sebelum itu, mereka percaya kepadanya. Jadi dalam ayat 52 ni Allah Ta'ala cerita, ada dulu, zaman dulu, orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka kitab. Sebelum Rasulullah mereka dah ada kitab dah. Mereka percaya kepadanya. Jadi siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ini? Orang yang dapat kitab dulu ni. Kata Sa'id bin Jubair, ayat ini ditujukan kepada rombongan para pendeta kaum Nasrani yang seramai 70 orang. Mereka diutus oleh Raja Habsyi An-Najashi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah sampai ke sana, baginda membacakan kepada mereka surah Yasin wal Quranil Hakim hingga khatam surah Yasin. Mereka pun menangis mendengarkannya, lalu semuanya memeluk agama Islam. Allah menceritakan menerusi ayat ini, iaitu mereka yang beriman dengan kitab Taurat dan Injil, iaitu daripada golongan orang-orang ahli kitab, kemudian dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun beriman dengan kitab Al-Quran. Jadi Allah Taala ceritakan di sini pada ayat 52 ni, iaitu tentang kisah ahlul kitab dulu yang dulu mendapat kitab Taurat, kitab Injil. Dalam kitab itu dah diceritakan dah perihal tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Dah ada ciri-ciri dia. Jadi mereka kena melalui kitab tu. Mereka beriman dah percaya dah. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka dah sedia beriman. Bukan sikit orang macam ni tuan-tuan, ramai kan. Umpamanya dalam sirah, dalam sejarah Islam kita pernah belajar, pernah mengaji kan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam di Gua Hira. Nabi balik ketakutan. Jumpa Khadijah. Suruh Khadijah selimut, zammiluni, selimutkan aku. Rasulullah terkejut. Pada ketika itu mana Rasulullah nak pergi? Nak rujuk. Apa bondo makhluk yang besar benar ni? Tak tahu. Ke mana Khadijah bawa? Kepada Warqah bin Naufal. Tengok Warqah bin Naufal awal-awal dia dah tahu dah. Siap tanya lagi Rasulullah. Cuba tengok dalam sirah. Dalam Ar-Rahiqul Makhtum kan. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita dah baca, dah habis dah di Ihsaniyah. Kan? Antara apa yang Warqah bin Naufal sebut? Kalau aku hidup zaman kau diusir daripada kaum kau besok, wahai Muhammad, aku yang pertama akan jadi pembela kamu. Maknanya dia dah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tahu dah kisah. Dia boleh sebut lagi datang tu Jibril, malaikat yang bawa wahyu. Sebab dalam Taurat, dalam Injil dah ceritakan tentang keadaan diri, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran ni. Bahkan ahli kitab ni dulu dia lebih awal Islam berbanding Ja'far bin Abi Talib yang duduk di Madinah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi ayat ini tuju kepada ahli kitab yang dapat kitab Taurat dan Injil, yang dulu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 52 ini turun, kata Dr. Wahbah, berdasar apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kata dia ayat ini dari Ali, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Rifa'ah. 10 orang ahli kitab, di antaranya Rifa'ah.
ayah Ali keluar menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beriman, kemudian diseksa. Turunlah ayat allazina atainahumul kitab. Mereka beriman dengan Rasulullah, lepas itu mereka diseksa kerana mereka ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id bin Jubair, ayat ini turun mengenai 70 orang pendeta seperti mana dicatat oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Katanya ayat ini turun mengisahkan 70 orang pendeta yang diutus oleh An-Najasyi raja datang Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bacakan ayat Al-Quran, mereka sedih lalu menangis. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang ahlul kitab ni. Di antaranya seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Iaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Mereka beriman dan mereka baca. Ulaika yu'minuna bihi, mereka inilah orang-orang yang beriman dengan Alkitab, beriman dengan isi kitab, sekaligus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahlil kitab liman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Itu satu lagi ayat. Sebahagian ahli kitab tu liman yu'minu billah, ada yang beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan mereka beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak ayat-ayat menceritakan tentang ahli kitab yang dulunya telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ke-52 tuan-tuan. Ayat yang ke-52. Kemudian pada ayat yang ke-53, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi, dan apabila dibacakan kepada mereka, mereka pun berkata, kami telah beriman dengannya, sesungguhnya Quran itu adalah benar datangnya dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum itu telah pun menjadi orang-orang Islam, yakni tunduk kepada Tuhan. Yakni selanjutnya Allah menegaskan tentang sifat orang-orang ahli kitab itu. Apabila diperdengarkan bacaan Quran kepada mereka, lalu mereka mengatakan kami percaya bahawa Quran itu adalah benar datangnya daripada Tuhan kami. Dan sebelum Quran diturunkan, kami telah lebih dahulu menjadi orang-orang Islam, iaitu tunduk kepada Tuhan dan patuh kepada perintahnya dengan mempercayai Quran ini. Sebab kami telah pun membaca dan mendapati dalam kitab kami ada sifat-sifat Muhammad dan juga sifat-sifat kitab Quran tersebut. Ini di antara orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah turunkan, mereka dah beriman. Bila Rasulullah datang, mereka terus menyatakan keimanan. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Itu dalam ayat mana tu? Suratul Isra kan. Sesungguhnya orang yang telah diberikan pengetahuan terdahulu sebelum. Orang-orang yang Allah Taala beri dia pengetahuan. Idza yutla alaihim, bila dibacakan Quran, yakhruna lil azqani sujada. Mereka terus sujud. Sebab mereka dah tahu dah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurah, dalam Injil. Cumanya bukan semualah yang beriman. Kebanyakannya ahli kitab yang memahami isi kitab. Yang memahami isi kitab. Dan ada juga di kalangan ahli kitab ni yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
takut hilang sumber pendapatan. Sebab kita dalam juzuk 1, juzuk 2 ada disebutkan, orang-orang Yahudi ni, pendeta Yahudi ni setiap bulan dia akan dapat apa? Pemberian daripada kaum dia. Kan bila mengaku Rasulullah jadi nabi, sekarang habis orang fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan hilang semua pendapatan. Akhirnya mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yuharrifunal kalima am mawadhihi. Menukar-nukar ayat. Katanya Rasulullah rambut keriting lah. Katanya Rasulullah mata warna biru lah. Kulit hitam. Itu sebahagian daripada ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi, ditukarnya sifat-sifat Nabi itu. Maka dibacakan kepada kaumnya. Dalam kitab Taurat kata begini, kata dia. Nabi itu rambut keriting, tinggi, kurus, congkong muka, kulit hitam. Dalam Quran kata. Tapi Nabi yang ada hari ni, dia kata Nabi ni tak macam tu pula, kata dia. Nabi kau ni putih pula. Elok badan ni. Kamu tak kinting pun. Tak bergulung-gulung sangat pun. Lain dalam Taurat. Ditukar isi Taurat itu. Itu sebahagian daripada ahli kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berimanlah. Kan? Dah jumpa dah kisah ni, kata dia. Dalam kitab kami dah ada dah. Bila datang Rasulullah, mereka terus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala ceritakan pula sifat-sifat ahli kitab ni. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Kepada mereka itu diberikan upah 2 kali. Ahli kitab ni dapat upah ganjaran pahala 2 kali. Disebabkan kesabaran mereka dan menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pada ayat yang berbunyi ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru, mereka dapat upah 2 kali sebab kesabaran mereka. 2 kali ni sebab apa, tuan-tuan? 2 kali itu pertama kerana beriman dengan kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil yang turun, mereka beriman. Satu, ganjaran pahala. Kedua, datangnya Al-Quran. Mereka beriman juga dengan Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Apa yang turunkan kepada Muhammad, kepada engkau Muhammad, mereka beriman. Dan juga apa yang diturunkan kepada mereka. 2 kali keimanan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka dapat 2 kali ganjaran. Disebabkan kesabaran mereka. Bima sabaru. Dan keteguhan hati mereka dalam 2 macam keimanan tersebut, iaitu sabar menderita segala macam halangan dan rintangan yang dihadapkan oleh kaum mereka atau kaum musyrikin, lantaran orang-orang ahli kitab itu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sabar terhadap kerenah kaum, sebahagiannya diseksa. Mereka ni diseksa kerana beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak melawan. Sabar pula tu. Sebab itu Allah Taala bagi dia 2 ganjaran. Sesuai seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 golongan, 3 jenis orang yang dia akan dapat pahala 2 kali. Apa dia ni, tuan? Pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi thumma amana bi. Pertama, seorang ahli kitab yang telah beriman dengan nabinya sebelum tu, kemudian beriman pula dengan aku, kata Rasulullah. Dia dah beriman dengan Musa alaihissalam, dia dah beriman dengan Isa alaihissalam. Datang Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah. Jadi 2 kali. Orang ini dapat pahala 2 kali. Kedua, Nabi sebut wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Seorang hamba abdi yang telah menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dia hamba,
Dia hamba abdi dalam keadaan hamba abdi bukan kuli kan. Zaman-zaman dulu dia kena beza sebut kenapa Nabi sebut hamba ni. Hamba bukan kuli. Kuli dapat gaji. Hamba tak ada gaji. Kuli boleh buat surat rasmi minta kenaikan allowance gaji ke tuan ni. Hamba tak boleh minta apa-apa orang. Kuli dia bukan hak mutlak tak dimiliki oleh tuannya, tapi hamba dimiliki oleh tuan. Sehingga kan jadi dosa besar pula bila hamba tu melarikan diri daripada tuannya pada ketika itu. Bahkan hamba yang perempuan di zaman awal-awal Islam dulu pun mereka boleh bersama dengan tuannya tanpa akad nikah macam nak kahwin lah. Hak tuan dia pada ketika itu. Jadi hamba dalam keadaan menjadi hamba kerja yang banyak, mereka sempat juga berikan hak pada Allah Ta'ala. Hak Allah ditunaikan, hak tuannya ditunaikan. Hamba ni akan dapat 2 ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibiha summa a'taqaha wa tazawwajaha. Seorang yang mempunyai hamba, golongan yang ketiga, orang yang punyai hamba perempuan yang dididiknya, diajarnya, dia didik dengan sebaik-baik didikan. Kemudian dia merdekakan hamba tu, lalu dia kahwini perempuan tu, hamba tu. Zaman dulu hamba kan, dah lah hamba, didik hamba tu baik-baik, kemudian diberikan kemerdekaan, dimerdekakan. Merdeka kan tokoh kantingnya kan, dia kahwin dengan perempuan tu, dia jadikan isterinya. Maka orang yang buat macam ini, kata Rasulullah, dia akan dapat 2 kebaikan. Ini hamba ya, bukan orang lain ya, hamba. Teman kita tak ada hamba dah. Kebetulan saya ada hamba, saya didik elok-elok hamba tu, saya pun kahwin dengan dia. Tak ada hamba zaman sekarang dah. Tak ada hamba. Jadi orang yang 3 golongan ini, orang ini diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu hadis lagi daripada Abu Umamah yang mengatakan bahawasanya dia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sebut, man aslama min ahlil kitabaini falahu ajruhu marrataini walahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa di antara orang-orang ahli kitab yang telah masuk Islam, nescaya dia dapat 2 pahalanya, mendapat pahalanya 2 kali, kata Nabi. Mana-mana ahli kitab yang telah masuk Islam, dia dapat pahala 2 kali. Dan dia mendapat apa yang kita dapat, begitu pula dia menanggung apa yang kita tanggung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat apa yang kita dapat, dia pun dapat sama. Yang kita tanggung hari ni, dia pun sama-sama tanggung juga. Jadi pahalanya sama seperti kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan lagi sifat ahli kitab ni, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Yakni mereka itu menolak segala macam makian dan cacian yang mereka dengar dari penentang-penentang mereka, ditolak dengan memaafkan serta melupakan begitu sahaja. Ini perangai ahli kitab dulu. Dia tolak kejahatan dengan kebaikan. Payah nak buat tu. Dalam Islam, tuan-tuan, Islam ni agama yang adil. Islam membenarkan kita membalas kejahatan sama dengan kejahatan yang kita kena. Sama qadar. Itu dalam Islam. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak balas, kamu balas seumpama seperti mana. Jangan melampaui batas. Dalam Islam ada macam tu. Adilnya Islam tu. Bila kamu dikorek telinga, koreklah telinga dia. Dia bunuh kan qisas. Dia bunuh anak kau, kau bunuh pula anak dia. Dalam Islam ada hukum qisas gitu kan. Jangan melampau-lampau. Dibenarkan. Tapi lebih terpuji di sisi agama ini bila kita menolak kejahatan dengan kebaikan. Itu susah nak buat. Kan?
Susah nak buat. Tolak kejahatan orang pada kita dengan kebaikan. Kita kalau nak marah orang pun jangan nak marah teruk-teruk bona orang tu kan. Macam orang tu tak pernah kita kenal langsung lah. Kan. Mungkin orang yang kita marah bona tu boyo-yo nak kita marah, berakar-akar ni naik urat tongkuk ni ada marah orang tu. Jangan lupa. Satu ketika dulu orang tu pernah buat kita senyum juga. Janganlah marah teruk-teruk nak kan. Satu ketika dulu orang tu mungkin dulu dia pernah buat kita senyum. Jadi nak marah-marah lebih-lebih nak tak apalah, janganlah macam tu. Kan? Dia nak tak tolak kejahatan dan kebaikan ni sesuatu yang sukar nak dibuat. Ahli kitab dapat buat. Kita hari ni pun sama. Salah sikit je kadang tu. Kan? Orang tu cakap sekali je. Kita cakap berpuluh-puluh kali. Kita lawan balik lepas tu. Kan? Kejahatan sifat dia koreh. Kan? Api, tengah api kocik je. Kalau sembah dengan minyak petrol, air besar deh. Ya tak? Api simbah dengan petrol memanglah jadi bertambah besar. Tapi cuba api simbah dengan air. Apa jadi? Dia akan padam macam tu. Orang boda kita dengan bosi. Kita tahan dengan bosi, bodonting, sakit telinga. Tapi kalau kita tahan dengan kain, dia tak bunyi apa-apa. Dia ikut zoom kata dia. Maksud saya tu, kalau kejahatan ni dibalas dengan kejahatan, dia akan membesar lagi. Kita orang tu cakap kita bengong. Kita khabar dia bangang. Lepas dia kata bodoh, bengong, celaka, habis semua suruh kita. Lagi banyak boleh lagi. Dia khabar kita bengong. Tak boleh, saya nak buat macam mana. Ana mau bengong. Ambillah tuan. Dia tak nak lawan-lawan kita. Dia bengong, kita bodoh. Dia bangang, kita dungu. Lepas tu bola lawan. Akhirnya dua-dua sama. Sama taraf. Sebab tu dia ajar. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila dia dicaci, dimaki, sifat ibadur rahman dalam suratul furqan kan. Hamba Allah ni bila orang caci maki dia qalu salama. Dia kata selamat. Aku tak nak layan orang-orang bodoh macam ni. Selamat. Sejahtera atas kamu. Tak melawan. Kalau kita melawan, akhirnya kita akan jadi macam dia. Dia gila orang kita pun kata kau yang sewel. Dia pun sewel dengan kita pula. Akhirnya dua-dua sewel. Dia bangang kita pun bodohan dia. Dia pun bangang kita balik. Akhirnya dua-dua jadi bangang sudah. Jadi eloklah orang-orang macam ni kita diamkan saja. Kan? Saya pernah sebut di mana surau Haji Leman malam kita. Kan? Kami itu. Sebab kita selalu buat benda-benda negatif ni. Sebab kita tak pernah nak membangkang. Tak pernah nak menyanggah syaitan. Bila Allah Ta'ala sebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan ikut langkah syaitan. Tak nak ikut macam mana? Sanggah pun tak. Bila datangnya bisikan tu, kita pun tahu ya. Betul tu. Kita tahu ikut. Tak pernah membangkang. Tak pernah menyanggah. Tak pernah dipertikaikan. Akhirnya kita tahu itu ikut langkah syaitan tu. Padahal Allah Ta'ala sebut dah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang sepatutnya kita sanggah, kita bangkang, kita tak bangkang. Apa yang syaitan sebut, kita terima tahu. Yang tak patut kita bangkang, kita sanggah, kita bangkang. Contoh omak kita suruh pergi kedai. Tolong pergi kedai beli belacan sikit. Kita nak lebih nanti dulu. Ada je sangil lah. Akak kita minta tolong. Kau tolong manjat letak lanci kita. Nanti lah kejap cerita ni tak habis lagi. Hanya lagu ni belum habis lagi. Ada je. Jawab Cikgu sekolah, kamu kalau tak ada cuti nanti tolong buat ni sampai sini. Banyak benar ni cikgu kocik apa ni sikit soalan ni. Ada yo. Jawab kan? Mesti ada jawab Itu orang-orang yang tak perlu kita sanggah. Kita sanggah. Tapi bila syaitan sebut yang yo. Tak payah syekh nak ibadat syekh badan sakit. Kau semayang lebih-lebih kan kau sakit pinggang. Hari ni kau boleh semayang. So kita tak boleh semayang dah kata dia. Betul tu. Kita pun rehat betul kan? Itu yang jadi lemah kita tu. Dia khabar kita. Syekh, masa masih panjang syekh kata dia kan. Memanglah masa panjang. Takut kita umur pendek. Baru nak semayang sunat. Syekh ni sunat ya syekh sunat ya. Esok masih ada.
Esok memang ada. Takut kita pula tak ada besok. Kita kena lawan macam tu. Saya latih ni, badan ni sakit. Kalau kita memang ya kena rehat ni, habis kita. Cuba si bila ada orang datang bisikkan tu, saya latih rehatlah, benda ni sunat yo. Kan. Apa nak sakit-sakit, sedangkan sok gila masuk. Cuba kita lawan. Kan. Betul saya sakit-sakit, kok sok sakit lagi? Bila masuk nak ibadah? Kena tanya setan tu balik itu. Kan. Saya pernah sebut. Sakit kita ibadah tuan, latih sakit ibadah di muka bumi ni sementara ya. Bila kita mati sakit tu hilang. Tapi kalau kita menyorah saat tu, kita tak ibadah kerana sakit kita tu, bila kita masih besok, sakit yang akan berkekalan lama sebab tak ibadah tu lagi panjang sakitnya. Maksud saya sakit di muka bumi ni pajak ya. Bila kita mati hilanglah sakit. Tapi kalau tak ibadah dek kerana sakit, kita akan lebih sakit lagi di akhirat. Yang mana sakit tu bukan sementara sifatnya, dia kekal lagi. Jadi kita boleh tirulah perangai ahli kitab ni, menolak kejahatan dengan kebaikan. Walaupun sukar untuk dilaksanakan, inilah di antara kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan dalam Quran, kisah tentang ahli kitab. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian ahli kitab ni, mereka belanjakan kurnia Allah daripada harta pencarian yang halal itu sebagai nafkah anak isteri dan tanggungan mereka. Begitu pula sebagai zakat wajib yang dibayarkan kepada golongan yang berhak menerimanya, serta membantu dengan harta mereka kepada pihak yang memerlukan bantuan dan derma. Allah Ta'ala pun sebut, bila sebut masalah rezeki ni, Allah Ta'ala sebut selalu ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Kok cerita rezeki ni selalu Allah Ta'ala sebut kami berikan. Tak kena tahu tu, rezeki ni bukan kita cari, hak kita ni usaha ya. Yang beri Allah Ta'ala. Rezeki tu daripada Allah. Kan? Bila sebut soal rezeki yang kami berikan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membuka rezeki, meluahkan rezeki orang, dan Allah Ta'ala juga yang sempitkan. Bukan togah adik kita dah. Bukan togah adik siapa-siapa dah rezeki kita jadi sempit. Semuanya kerana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah Ta'ala tahu keadaan hamba-Nya dan dia melihat. Jadi rezeki itu bukan kita punya, Allah Ta'ala yang bagi. Jadi bolehlah kita keluarkan sebaik-baik orang. Antaranya orang yang baik iaitu dia ada rezeki dan rezeki itu boleh dikongsi bersama oleh orang lain. Kan? Dan Islam sendiri mengajar kita supaya sentiasa berkongsi kegembiraan dengan orang. Sebab itu Islam tak bona kita memiliki harta tanpa kita keluarkan. Sebab itu kita kena zakat. Kan? Saya pernah sebut dulu, bola kambing banyak-banyak. Sampai yang 40 ekor, kalau keluaran seekor, tak boleh dah sampai 100 ekor, 1000 ekor. Semua hak dia, tak. Bukan banyak pun Allah Ta'ala suruh keluar. Seekor ya daripada 40. Kan? Simpan duit, tombok banyak dalam bank tu. Dia suruh keluar 25% ya. Bukan semua duit kita nak bagi ke orang. Ada sebahagiannya kena bagi ke orang. Islam memang ajar kita macam itu. Diwajibkan untuk keluarkan harta. Mudah-mudahan selepas itu mudahlah untuk kita keluarkan harta pada perkara-perkara yang tak wajib. Kan? Yang tak wajib. Atas nama sumbangan, derma bakti, apa lagi? Apa bondo lah kan? Pastikan tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sebahagiannya masuk dalam golongan anak yatim, orang miskin, orang susah. Kerana itulah harta kita yang sebenar. Orang yang kaya di akhirat iaitu orang yang menabung semasa dunia. Yang kita makan, tuan-tuan, masuk perut kita, dia habis jadi baju ya, tak pergi ke mana-mana. Tapi yang kita beri ke orang yang kita rasa hilang tu, itulah sebenarnya yang sampai terus tembus ke akhirat. Itulah harta kita yang sebenar. Yang kita beri pada orang lain. Yang kita nafkahkan.
Sebab itulah sahabat-sahabat dulu macam Sayyidina Abu Bakar, bila orang yang tanya apa yang tinggal kau, apa yang tinggal dengan kau wahai Abu Bakar, Allah dan Rasulnya, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, kan ini semua sahabat-sahabat Nabi yang menafkahkan harta. Sampai kata Sayyidina Umar, aku nak cuba lawan ni Sayyidina Abu Bakar ni, dalam bab infak. Ternyata tak boleh. Kerana apa? Abu Bakar pun dalam sebuah riwayat kisah, jarum patah pun bagi. Jarum tu patah. Sayyidina Abu Bakar bagi untuk khidmat pemberian. Orang tanya, kenapa jarum patah pun nak bagi ni Abu Bakar? Supaya besok jadi bukti bahawasanya di rumah Abu Bakar tak ada lagi jarum dah. Ni last ni pun patah. Patah pun bagi juga. Patah pun bagi juga. Jadi bukti jarum ni bahawasanya di rumah Abu Bakar tak ada lagi jarum dah. Ni jarum akhir ni. Tu pun patah. Kau boleh jahitlah pakai jarum ni. Begitu sekali semangat infak di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka dengar perkataan yang sia-sia, mereka menjauhkan diri daripadanya seraya berkata, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, selamatlah buat kamu, kami tiada mengingini orang-orang yang bodoh. Ini ayat ni sebenarnya mengajar kita sekaligus ni. Apabila mereka dengar perkara yang sia-sia kerana tak ada mendatangkan guna, baik untuk agama maupun untuk dunia, lalu mereka pun berpaling, tidak mengendahkannya. Umpamanya mendengar orang mencaci dan memaki mereka atau mendustakan Rasul, maka mereka segera berpaling dan tidak mahu mempergaulinya. Dan jika ada orang yang jahil atau kurang akal membodoh-bodohkan mereka serta mengata-ngata yang tidak patut dijawab, maka mereka tidak membalas seperti perbuatannya kerana mereka tidak patut mengeluarkan kata-kata yang kurang manis dan tidak sopan didengar. Sebaliknya mereka mengatakan, hanyalah baik sahaja, iaitu bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Ini yang dilakukan oleh Ahlul Kitab yang beriman dengan Allah, dengan para Nabi sebelumnya. Inilah beza tuan-tuan, orang yang hatinya isi dia iman. Kan? Dia boleh menimbang satu perkara dengan baik. Kalau semua kejahatan, keburukan orang kat kita balas dengan keburukan, jadi apa beza ketika itu kita dengan orang tu? Orang tu baling kita dengan batu, kita pun baling dia dengan batu. Di mana kenapa bila kita persoalan kenapa kau baling orang tu dengan batu? Dia baling saya dulu. Apa pula tak elok kau? Memanglah baling orang apa elok Dah kau baling orang tu elok. Sama dua-dua tak elok. Dua-dua tak elok. Jadi pada ketika orang menghina kita, kita pun hina orang. Adakah penghinaan kita pada orang tu dianggap bukan satu penghinaan, pujian lah. Hina ya nama Dah kalau orang tu hina kita, kita hina dia. Samalah status Orang hina kita, kita sabar. Lain beza lah, kan? Sukar, cakap kita mudah. Tapi nak melaksanakannya, nak buat memang payah. Kan? Nak pula orang hina ayah kita, mak kita, lagi kita geram. Tu jadi piramid tu, hanya kepala abah kau, hanya kepala mak saya. Pijak. Ini macam tu. Kan? Sebab yang kena kutuk tu mak ayah kita. Kita piramid kan? Jadi susah nak buat. Jadi Ahlul Kitab ni, bila dengar benda sia-sia, dia mungkin dengar orang membawang. Kita dengar orang membawang, kita campur warna liur kat situ, biar sedap sikit rasa Kau tahu Thomas tu, bukan tu ya, dan pernah orang tu sedia orang bawang kau bau halio, bau lado api malam tu lagi podes lagi situ jadi tu kita lah. Tapi bukan orang Rambau ni, saya sebutnya orang bala-bala Afrika ni. Dia suka nambah benda macam tu. Memburuk lagi keadaan. Itu bukan sifat Ahlul Kitab yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi bila dengar benda-benda lara ni, kita lari. Tak nak bersubahat dalam hal itu. Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat yang lain, wa idza marru bil lagwi marru kirama.
Ini surah Furqan ni. Allah Ta'ala cerita tentang sifat ibadur rahman tadi kan. Orang betul-betul jadi hamba kepada Allah. Antara sifat dia, bila dia melalui berjumpa dengan perkara yang sia-sia, dia lalu dengan hormat. Tak nak join lah. Dalam hubungan ini Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan seperti berikut. Ada satu kisah sebelum tutup ayat ni tuan-tuan. Ada serombongan lebih kurang 20 orang daripada kaum Nasrani, daripada Habsyah. Dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi duduk kat masjid. Ni dalam tafsir Qutubi ni pun dia cerita. Duduk di masjid, lalu mereka datang duduk dengan Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi, soal jawab dengan Nabi. Nabi pun ceritakan tentang Islam kepada mereka. Nabi berdakwah kepada mereka, bacakan ayat Al-Quran. Bila dengar ayat Quran ni, nangis dia. Orang Najasyi 20 orang ni, kerana mereka tahu kan. Akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu ada di situ Abu Jahal dengan kawan-kawan ni. Bila dengar orang ni beriman, menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW, bila orang-orang Najasyi ni nak bangun, orang Habsyah ni nak pergi, dia dihalang oleh Abu Jahal. Dikutuk dihina sambil mengatakan, kamulah rombongan yang dikecewakan oleh Allah. Rombongan yang diutus oleh pengikut-pengikut agama kamu untuk mengetahui hal Muhammad. Rupa-rupanya kamu telah pun murtad keluar daripada agama kamu. Sedangkan kamu belum lagi tenteram duduk bersama-sama dengan Muhammad, tetapi sudah pun menukarkan agama kamu dan mempercayainya. Memang tak ada rombongan yang sebodoh kamu, kata Abu Jahal. Kau belum kenal lagi Muhammad ni, kau tak pernah duduk dengan dia pun. Tiba-tiba kau tahu beriman dengan dia. Memanglah kau ni bengong dah. Kau bahasa kita macam tu lah. Kau lah rombongan yang paling bodoh, kata Abu Jahal. Mereka tak menjawab. Yang mereka jawab apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu, bagi kami amalan kami, kami boleh buat apa yang kami nak buat. Walakum a'malukum, kamu nak buat apa kau buatlah. Salamun alaikum. La nabtaghil jahilin. Buatlah apa kau nak buat. Selamatlah atas kamu, kita pisahlah. Kami tiada mengingini orang-orang yang bodoh. Ini jawapan siapa? Orang-orang ahlul kitab apabila mereka dihina dan dicerca oleh orang lain, oleh kaum mereka atau kaum musyrikin. Ketika mana mereka beriman, menyatakan keimanan kepada Nabi. Jadi ini satu sifat yang baik yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita. Walaupun cerita tentang kisah ahli kitab, di pengajaran ayat-ayat suci Al-Quran ni melata, meluas sampailah kepada kita semua. So kita kena belajar untuk menjadi orang yang lebih tenang supaya kita tidak cepat melatah. Bila kita melatah, selalunya kita akan buat perkara-perkara yang bukan-bukan lah. Benda yang kecil pun jadi besar, kan? Benda yang kecil pun jadi besar. Aduh tuan-tuan, kita ngajar surah masjid ni, kadang-kadang ada bini yang mengadu kat kita kan. Ni kita cerita lah ni sebab kita pun ada bini kan. Ada bini sama. Sebab bini kita semua orang, perasaan ni pun sama orang kan. Tak ada kat sini, siapa sini ada isteri para malaikat, tak ada kan. Orang. Jadi kita ngajar-ngajar ada kaum isteri ni. Dia mengadu. Dia bukan tanya masalah kat saya, dia mengadu. Mengadu sebab apa? Laki pemarah. Benda kecil je. Tapi marah tu, ya Allah. Contoh apa tuan? Ini kadang-kadang berlaku kat kita ni. Pergi kan. Nak pergi satu tempat ni. Pergi marah orang kenduri. Laki bawa kereta. Kita ni laki bawa kereta. Dia tengok waist bini ni. Kanan ban, kanan. Kiri. Tengok-tengok masuk hutan. Kau ni buta kau tak apa. Kau tengoklah tu. Tak dapat nak cam banget. Ya Allah. Tengoklah anak panah tu. Takkan tak dapat nak agak anak panah tu. Kau masuk ke kiri kan. Ke kiri lah kereta kita. Ke kanan. Kau tak nampak. Kau pandanglah betul-betul. Ada bunyi lagi. Ni memang kisah betul ni yang mengadu kan. Pacik hati Ustaz. Laki saya kau bengong tak nampak kau ada mata kau tadi. Tengok waist yo, itu pun bergaduh macam bagi nak bercerai pula. Kau tengoklah betul-betul. Sampai balik rumah, tak kenyang bini tu makan kenduri gitu. Sebab marah lelaki Sebab apa kes tengok waist yo, salah tengok waist ya. So masuk kanan, bini so masuk kiri.
Marah. Bondo boleh tahan su. Ai, togan dia tengok weh dah bergaduh-gaduh lagi bini. Kan? Ha, beli baju gaya, gaduh gak lagi. Abang ke bini ni abang bagi duit, kau beli baju gaya budak ni solai yo. Boleh dua lai, marah lagi tu. Pula kau beli dua lai. Kebetulan abang bagi banyak lebih ni, murah lah baju ni beli dua. Kan dah kau pasal lai. Beli baju gaya yo, bergaduh macam banyak. Kadang-kadang masa muda-muda tu, yo samut gigit bini kita cincang 8 samut tu. Samut tu kecil yo, 8 kita cincang. Ha, kambing tanduk bini kita atas ambil kambing tu sangkut di pokok kambing tu. Onyo lah jago tu rumah kita. Jago perasaan ni. Lepas sekarang ni mana ada? Ada dah. Kalau samuk gigit seekor kita ambil Kongo lah bagi lagi. Bagi gigit. Pak. Ha, cok. Hari ni kita ni tuan, dah tua-tua ni, kita pula asyik nak suruh jaga perasaan kita ya kan. Orang rumah pun ada perasaan juga. Kalau dah tua-tua macam ni, kita copek terasa tuan. Betul tak? Tua-tua macam ni copek terasa. Kadang terasa dengan anak, kadang terasa dengan menantu. Benda-benda kecil itu kita elak lah. Semua syaitan tu tuan kan. Nak burukkan keadaan kita. Jadi kita kena hidup dengan tenang untuk membolehkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Otak ni benda sikit je. Ha? Orang rumah kita letak cawan tu balik. Letaklah botol-botol, korek sikit. Bini kita pun orang macam kita lah. Dah kecil hati. Letaklah botol-botol tadi. Terlambat air tu kandang. Dah masa muka rumah. Kan makan ada lori garam accident depan rumah kita ni kau. Ha, dia tu cakap mesin bona. Boleh cakap elok-elok yang abang rasa terlebih garam sikit ni. Tak apalah, boleh air sikit. Okey lah. Ini cara cakap tu memang menyakit hati. Ada lori garam accident kat depan rumah kita ni tadi. Ha, bini tu bukan bengong. Bini tu cakap kita juga. Ha, terasa dia. Jadi kan, jadi kita pun nak kena hati-hati juga nak cakap kan. Lebih-lebih lagi dengan orang yang biasa kita hidup. Anak kita, si kita, mak kita, kadang-kadang kita ni terlupa. Kan? Ibu nak suruh orang jaga hati kita tak jaga hati orang lain. Jadi kepada para suami lah, saya nak ingatkan kan. Sebab tu kena sian-sian nak dongar makcik tu. Saya selalu kena marah ustaz. Dulu jarang dia marah. Sekarang ni marah je. Sikit je hal dia marah. Lambik sikit kan orang dah azan. Kita nak cari telokong. Dia senang lah ambil kopiah. Tepek di kepalanya. Kita nak makan telokong guna ikat tali. Telokong guna ikat kain. Lambik sikit marah tu. Kau macam ni kau tinggal main rumah lah. Marah. Padahal nak pergi ibadah tu. Sampailah dulu beramuk dulu. Nak pergi semayang pun beramuk kayak ni tu. Parah tu. Bukan orang sini ni. Ni bola-bola Switzerland ni. Jadi kita tolong sampai ni kan. Kalau ada lah lelaki macam tu, kau ingatlah tuan-tuan. Makin kita tua ni, makin kita jagalah hati pasangan kita kan. Isteri kita, anak-anak kita. Patut dah jadi lebih matang lah. Dan akhirnya sekali tuan-tuan, akhir sekali saya selalu sebut, kita ni tuan hidup tak lama. Umur 60-70 tahun ya. Jadi hati-hati dengan rezeki umur yang kita ada ni. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik. Saya ulang balik apa yang saya sebut di surah Al-Saniyah. Dunia ni tuan-tuan dia macam lautan. Dunia ni lautan. Kita ni kapal. Kapal yang berlayar di lautan dunia. Dan sejarah telah buktikan kepada kita. Telah banyak kapal-kapal yang karam dalam dunia yang besar, yang luas ni. Banyak kapal karam tak sampai ke destinasi. Tenggelam, semua-semua. Kita tengok dengan mata kita. Dan kita sebahagian dari kapal-kapal yang masih lagi terus berlayar atas lautan dunia ni belum lagi karam. Tuan-tuan tahu tak kenapa kapal-kapal itu karam? Kapal-kapal itu karam kerana muatannya adalah kekufuran dan dia berlayar dengan layar hawa nafsu dia. Sebab tu dia karam. Nak selamat dalam lautan dunia ni, kita berlayar. Pastikan muatan kapal kita ni adalah keimanan kepada Allah. Dan kita berlayar dengan bimbingan layar taqwa. Kita akan sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus buat kebaikan walaupun kita ni bukan orang baik sebab kita tak tahu. Walaupun sekecil mana kebaikan yang kita buat, mungkin kebaikan yang kecil itulah menjadi pandangan fokus Allah Taala untuk menjatuhkan, memberikan ridhonya kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan, dah 7.45 sebab subuh lambat masuk kan. Jadi soalan hari ni kita tangguhlah sebab dah lambat. Hari ni kalau ada soalan makruh soalan tu jangan tanya.
Sebab hari Ahad ni hari mesin rumput sedunia kan. Dan jadi kita nak mesin rumput kan, nak pergi rumah kawan kenduri lagi kan. Kita berhentilah ke sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.